BIS Malaysia seperti biasa akan membawakan perkembangan ekonomi semasa dan kita mulakan dengan perkembangan saham hari ini. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini sejajar dengan prestasi Wall Street yang memberangsangkan dalam tempoh semalaman. Apabila pembukaan kembali aktiviti ekonomi di seluruh dunia telah melonjakkan keyakinan pelabur. Pada sesi pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 13.11 mata kepada 1,551.64 mata daripada 1,538.53. Laporan penuh analisis saham kita bersama pengurus dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir. Silakan. Pada sesi pembukaan dagangan pagi, Bursa Malaysia meneruskan pergerakan menaik dengan pembelian tertumpu kepada saham berwajaran tinggi, terutamanya saham perbankan. Di samping itu, Wall Street yang menukuk 2.1% semalam turut membantu prestasi positif ini. Bagaimanapun, di tengah-tengah sesi dagangan pengambilan untung, ke atas saham perbankan berlaku setelah kenaikan harga yang mendadak sebelum ini. Dalam langkah yang mengejutkan pasaran, Menteri Telekomunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, telah menarik balik arahan peruntukan spektrum 700 MHz kepada 5 syarikat telekomunikasi iaitu Celcom Axiata Berhad, Digi.com Berhad, Maxis Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan Altel Communications Berhad. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 12.20 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,550.73. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 536 berbanding 356. Sementara 1,000 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 19 kaunter untung dan 11 kaunter rugi. Antara kaunter untung, Nestle Malaysia Berhad, Hub Seng Consolidated Berhad dan Petronas Chemicals Group Berhad. Masing-masing naik 90 sen, 45 sen dan 43 sen. Manakala kaunter rugi, Public Bank Berhad, Digi.com Berhad dan Tenaga Nasional Berhad masing-masing turun 8 sen, 6 sen dan 6 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah, ringgit susut 0.41% kepada RM4.28 sedolar Amerika, 0.35% kepada RM4.80 seeuro, 0.30% kepada RM3.93 setiap 100 yen, 0.11% kepada RM3.05 sedolar Singapura dan 0.06% kepada RM5.37 sepaun. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan esok pastinya dinantikan banyak pihak.
Dalam reaksi yang kami terima, ada yang mengharapkan suntikan keuangan bagi memacu semula perniagaan selepas terkesan dengan arahan wajib tidak beroperasi berikutan PKP dan juga PKP bersyarat bagi mengawal penularan wabak COVID-19. BIS Malaysia telah mendapatkan respons mengenai pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Saksikan. Fokusnya masih kepada PKS ataupun SME, ya, small medium enterprise. Sebab itu adalah sektor perniagaan yang agak penting, yang perlu dikekalkan, yang perlu dijamin pekerjaannya, dan mungkin akan lebih banyak peluang ataupun lebih banyak lagi tambahan pakej rangsangan untuk PKS. Itu bukan saja pakej rangsangan, tapi untuk pemulihan secara jangka pendek, at least for the remaining years of ataupun tahun 2020 ini, kalau tidak pun sampai ke 2021. Satu lagi, saya menjangkakan bahawa kerajaan akan mengumumkan juga langkah pemulihan yang melibatkan sektor-sektor yang paling terjejas, yang seperti yang saya katakan tadi. Kerajaan boleh fokus untuk merangka polisi yang sesuai untuk sektor-sektor terjejas tu, yang paling terjejas tu, supaya kita boleh menjamin mengekalkan pekerjaan dan untuk bukan saja itu, dan untuk menaikkan dan memulihkan ekonomi secara makronya. So pendekatan itu adalah apa yang saya namakan pendekatan secara mikro. Itu melihat pada sektor tertentu, dan mikro, kalau sektor-sektor tertentu tu boleh dikembangkan ataupun boleh dipulihkan, dia akan secara makronya, ekonominya juga akan terpulih. Pada peringkat awal, kerajaan telah mengambil pendekatan dengan memberi penekanan dan pemulihan secara holistik dan keseluruhan, sebagai contoh skim moratorium yang diberikan kepada semua individu untuk memastikan komitmen untuk membayar pinjaman rumah, kereta dan peribadi ditangguh untuk tempoh 6 bulan. Memang akan ada pihak yang akan terkesan seperti pelabur-pelabur di bank sama ada di perbankan Islam dan konvensional. Namun langkah ini diambil untuk memastikan circulation of money diberi tumpuan berbanding dengan concentration of money. Justru saya berharap langkah seterusnya ialah kerajaan akan memberi fokus kepada kumpulan tersasar dan juga sektor-sektor yang mengambil masa yang lama untuk kembali aktif. Sebagai contoh, peniaga micro, small, medium enterprise, sektor pelancongan dan sebagainya memerlukan inisiatif seperti moratorium dan pinjaman jangka pendek yang boleh dilanjutkan mengikut keperluan pemohon, dan perkara ini juga untuk memastikan pengurangan kos operasi bulanan dan juga membolehkan peniaga-peniaga ini untuk mampu membayar gaji pekerja. Selain itu, saya juga ingin memberi cadangan kerajaan boleh mengurangkan cukai pendapatan pada tahun 2020 atau memberi pelepasan cukai kepada sektor-sektor yang tersasar ini. Saya rasa yang perlu menjadi fokus utama sekarang ini adalah kita perlu tengok balik model yang macam mana sebenarnya kita nak ketengahkan sekarang ini. Sebab kita rasakan bahawa COVID ini sudah meruntuhkan sedikit sebanyak model yang sedia ada. Jadi kita takkan nak ulang balik model yang sama dan kita menghadapi dan mengenepikan orang yang sangat terkesan sekarang ini. Maksud saya begini, ya, walaupun dari segi industri pembinaan dan sebagainya memang diperlukan, tapi dalam waktu yang sama saya melihat bahawa kumpulan yang paling terkesan adalah kumpulan B40, ya. Jadi sektor aktiviti ekonomi yang bagaimana sebenarnya yang paling sesuai untuk membangkitkan mereka semula. Ya, pengalaman saya turun bertemu dengan masyarakat yang sudah 3 bulan tak dapat gaji. Ya, jadi mereka ini aktiviti ekonomi macam mana, stimulus yang macam mana yang boleh membantu mereka. Ya, duit tidak semestinya membantu mereka dalam jangka panjang. Ya, kita ada bantuan kerajaan yang sudah kita berikan, tetapi ekonomi aktiviti yang bagaimana, ya, yang boleh membantu mereka bangkit semula dengan segera, kerana mereka ini sudah 3 bulan hidup tanpa gaji. Tapi jadi kita bayangkan stimulus bagaimana ekonomi aktiviti macam mana yang nak mengendengahkan mereka. Jadi saya melihat bahawa kalau boleh saya katakan satu perkara utama yang paling dipentingkan, yang perlu diangkat dengan segera adalah lihatlah kepada kumpulan B40 ini. Ya, sebab selama ini kalau katakan stimulus kadang-kadang kebanyakannya adalah untuk kumpulan yang T20, untuk yang M40. Ya, untuk stimulus ekonomi aktiviti ini sampai menyumbang kepada P40, dia mengambil masa yang lama. Jadi pada saya,
Kalau dari segi pelan pemulihan ekonomi yang nak dikemuka jangka pendek dikemukakan ini, perlulah menjurus secara terus kepada kumpulan B40. Saya rasa pihak kerajaan telah mempunyai pelan yang akan mewujudkan juga kesejahteraan untuk rakyat dan untuk memulihkan ekonomi. Itu adalah macam polisi yang bukan saja untuk memulihkan ekonomi, tapi mewujudkan kesejahteraan rakyat, iaitu dari segi kesihatannya. So dari segi kesihatan dan dari segi dua-dua itu adalah langkah yang penting. So apa yang boleh untuk menjaminnya, kerajaan perlu juga fokus kepada apa yang berlaku sekarang, iaitu krisis kesihatan yang menjurus kepada krisis kemersatan ekonomi, dan dua-dua harus diseimbangi. Perlu seimbang, perlu cari jalan penyelesaian di antara dua-duanya. Mungkin contohnya yang saya bagikan tadi, kita perlu faham, kita perlu melihat daripada segi apakah jalan penyelesaian sesuai dari segi VUCA. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ni, semua pihak akan terjejas, dan juga kalau boleh kita nak win-win situation. That's why kalau boleh pada peringkat awal pendekatan kerajaan memang secara keseluruhan, namun sekarang ni kita melihat ada pihak-pihak mula bimbang terhadap bagaimana perniagaan mereka akan bermula dan bagaimana mereka akan boleh membayar komitmen-komitmen. Justru saya melihat pelanjutan moratorium ataupun kita memberi satu pinjaman jangka pendek dengan mengurangkan kadar pinjaman kepada golongan tersasar ini akan memberi satu check and balance atau perimbangan kepada golongan-golongan yang menghadapi masalah berbanding dengan peniaga-peniaga yang besar maupun penjawat-penjawat awam dan juga swasta yang mempunyai pendapatan yang tetap. Sebab itu saya merasakan bahawa kalau kita nak bicarakan kesejahteraan ke semua orang, saya rasa yang biasa ditangani dengan segera adalah biasanya kumpulan yang pressure-nya tinggi, yang punya kuasa mempengaruhi lebih tinggi. Yang ini saya rujuk kepada kumpulan T20 and M40, ya, yang pertengahan dan ke atas. Yang pertengahan dan ke bawah ini yang perlukan perhatian sepenuhnya. Jadi kita biasa bercakap, bila kita katakan bincang dari segi kesejahteraan kepentingan semua pihak dalam pelan pemulihan ini, saya tetap nak katakan bahawa kumpulan ini yang perlu diberi perhatian yang pertama. Ya, sebab yang lain tu insya-Allah mereka akan punya jalan untuk survive, ya. Tapi kumpulan yang B40 yang di bawah ni yang sudah lama tidak 3 bulan misal dalam konteks kita tidak bergaji, yang keluarganya ramai, macam mana kita nak memastikan dia kesejahteraan kalau dia masih berjuang untuk mendapatkan keperluan makanan seharian? Ya, jadi tak boleh kita untuk bicarakan kesejahteraan kalau kumpulan ini masih lagi bergulat dengan isu-isu begini. Ya, jadi kalau pada saya untuk memastikan stimulus ekonomi, pelan rancangan pemulihan ekonomi yang betul-betul memastikan kesejahteraan semua masyarakat, pastikan mereka ini terangkum sekali dalam perancangan pemulihan ini. BIS Malaysia edisi 4 Jun berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Salam hormat dan jumpa lagi. Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama bagi menyalurkan maklumat berhubung COVID-19. Ikuti kami di saluran berita RTM menerusi platform 123 di My Freeview. Maklumat sahih kami bawakan kepada anda hanya di RTM.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah